Okey, selamat kembali ke YouTube channel kami, G Runners Pharmacy. Saya Jia, ahli farmasi, dan hari ini saya akan share sikit information berkaitan macam mana nak cek tekanan darah di rumah dengan cara yang betul lah. So, sebelum kita start, jangan lupa tekan button like and subscribe channel ini. Okey, so jom kita mula. Hai, selamat datang ke G Runners Pharmacy. Hari ini kami akan demo sikit lah macam mana cara nak guna blood pressure monitor dekat rumah. Okay. Saya adalah Jia, ahli farmasi, dan ini adalah pembantu saya, Shakira. Okay. So, sebelum kita start demo ni, kalau boleh tolong share lah ini video kepada kawan-kawan kamu, ahli keluarga, ayah mak yang dekat kampung kat rumah lah. Macam sekarang ni tempoh MCO ataupun fasa pemulihan lah. Fasa pertama yang mana kebanyakan orang tak boleh keluar rumah kan. So, macam mana kita nak cek kita punya tekanan darah dekat rumah? Sebab kita tak boleh nak pergi hospital, tak boleh pergi klinik, ataupun kita tak boleh balik ke kampung untuk tengok kita punya orang tua lah. Okay. Dan kenapa pentingnya kita nak cek kita punya tekanan darah? Contohlah untuk orang darah tinggi yang ada makan ubat. Okay, so kalau kita makan ubat, macam mana kita tahu yang kita punya tekanan darah ni dia okey ke tak? Macam mana itu ubat dia sesuai ke tak dengan kita punya tekanan darah? Sama ada dia boleh kontrol kita punya tekanan darah ataupun tidak lah. Ataupun kalau orang yang ada masalah seperti sakit jantung, so mereka pun perlu untuk monitor lah tekanan darah. Ataupun orang tua-tua lah, biasa orang tua-tua kalau kita biasa tak monitor tekanan darah, mungkin kita tak tahu mereka tu ada masalah darah tinggi lah. Okay. Dan ataupun penyakit-penyakit tertentu yang perlukan kita untuk monitor kita punya tekanan darah, seperti penyakit buah pinggang. So dekat sini ini adalah contoh lah blood pressure monitor yang kita boleh guna dekat rumah untuk cek kita punya tekanan darah. Okay. Ini contoh dia. Okay. So macam mana kita nak pilih blood pressure monitor yang kita kata yang elok lah, yang memang bacaan dia tu memang tepat punya bacaan. Bukan kata kita cek, kita tengok dan kita tak sure sama ada dia punya bacaan tu betul ke tak. Okay. Yang penting pertama sekali ialah blood pressure monitor tu dia kena ada kelulusan KKM lah. So macam mana kita nak tahu sama ada dia ada kelulusan KKM ataupun tidak? Sebab kat Malaysia kita punya Kementerian Kesihatan lah, kalau untuk setiap medical device dia mesti register lah dengan Medical Device Authority di bawah sediaan KKM lah. Contohnya untuk alat yang ni, okay, dia mesti ada registration MDA number lah. Okay, boleh nampak lah. Okay, dia akan dekat sini MDA, lepas tu dia punya nombor siri dia lah. Okay. Yang ni yang pertama lah, yang mesti dia punya PRY dia, semua alat-alat medical device seperti BP monitor, thermometer ataupun lain-lain punya medical device lah. Okay. Dan kedua kita tengok warranty dia lah. Kalau brand itu dia boleh menawarkan warranty yang banyak tahun, seperti 3 tahun, 5 tahun, maksudnya dia punya kilang tu dia confidence terhadap dia punya kualiti barang tu. Contoh kalau yang ni dia bagi 5 tahun warranty. So dalam tempoh 5 tahun dia jangka alat tu dia boleh guna sekurang-kurangnya 5 tahun lah. Dia tak akan bagi apa-apa major punya masalah lah dalam tempoh 5 tahun. Okay. So lebih kurang inilah dia dua ciri-ciri yang paling basic macam mana kita boleh tahu sama ada alat itu dia sesuai untuk digunakan ataupun tidak lah. So kita akan start cara dia lah, macam mana kita nak monitor kita punya tekanan darah dalam kita punya rumah. Okay. Pertama, orang itu dia kena duduk
dekat kerusi, okey, seperti kawan Shakira. Dia duduk, lepas itu dia punya kerusi tu, ketinggian tu, dia punya badan, kita punya jantung bagi sama tinggi paras dengan dia punya meja. Okey, dan cuba duduk tengok dia selesa ataupun tidak lah. Okey, yang kedua, dia kena relax lah. Lepas itu boleh pakai dia punya sarung dia. Okay. So semasa pakai sarung, kita make sure lah, pastikan yang mana kita punya cuff, ini kita panggil cuff, dia kena pakai dengan cara yang betul. Sebab apa? Sebab kalau kita pakai tak betul, nanti bacaan tu dia akan jadi tak tepat lah. Selalunya kesilapan tu yang mana kita punya patient, mereka pasang terbalik. Okay, kita kena pastikan dia punya tube menghala keluar. Okay. Macam yang ini, dia ada satu simbol kat sini, dia tunjuk ke bawah. Sebab kadang-kadang yang mereka patient tu, mereka pakai macam ini. Okay. So kalau pakai macam ini, dan selalu yang komplain yang kita dapat ialah dia kata dia punya bacaan tu tak tepat ataupun tak seperti yang dekat klinik. Okay. Yang tu pertama lah. Okay, so kena pastikan pakai dengan betul dia punya cuff dia. Okay. Okay, lepas itu dekat kita punya lengan kat sini, bagi 2 jari lah dekat lengan dan kita punya cuff. Okay. Dan lepas itu cuff tu tak mau pakai terlalu ketat. Bagi 1 jari boleh masuk dalam. Okay. Lepas itu sudah pakai, kita duduk lah. Ataupun kita suruh kita punya patient duduk, bagi dia selesa dan terus relax lah. Mungkin rehat dalam 3 hingga 5 minit supaya tekanan darah tu dia jadi stabil lah. Lepas itu boleh tekan start lah dekat kita punya blood pressure monitor. Dan biasanya dalam tempoh 30 saat sampai 1 minit lah akan dapat dia punya bacaan dia. So waktu itu kita punya patient tu, seeloknya kita tak mau fikir banyak, tak mau macam fikir berapa punya tekanan darah. Kalau kita duk fikir, dia punya pressure akan shoot lah, akan naik tinggi lah. Dan pada masa yang sama, waktu dia ambil bacaan tu, orang tu dia duduk diam-diam, tak mau kata bergerak sini, gerak-gerak tangan. Kalau kita gerak tangan, nanti dia punya bacaan tu dia akan jadi tak tepat lah. Okay. So kita dapat bacaan. Okay. So yang bacaan yang macam ni sangat elok lah. Okay. So macam mana kita nak tahu yang mana bacaan tu dia okey ke tidak? Untuk sesetengah punya jenama, contohlah macam jenama ini. Okay. Dia dekat sini ada satu dia punya indikator dia lah. Contoh kat sini 140, 90. Dan sini ada dia punya indikator dia. So ini dia sesuai lah untuk dia kata orang tua-tua ataupun orang yang kurang faham tekanan darah tu macam mana. Okay. Kalau contoh kat sini, kalau dia tulis 140 per 90, maksud dia tekanan darah tu kalau dia di bawah tahap ini, tekanan darah dia okey lah, normal lah. Kalau dia melebihi 140 over 90, maksudnya orang itu dia kemungkinan ada masalah darah tinggi. Dan kalau macam tu, orang itu kita showkan dia, dia pergi buat pemeriksaan lanjut dekat klinik lah ataupun dekat hospital.
Dan kalau contoh kali pertama kita cek dan kita punya tekanan darah dia lebih daripada yang normal. So apa yang kita boleh buat ialah kita syorkan you rehat 5 minit. Lepas itu baru ambil bacaan yang kali kedua. Dan selalunya kalau bacaan kali kedua dia okey lah. Tapi kalau bacaan dia kali kedua dia pun masih tinggi lagi, maksud dia ada something wrong lah. So kalau time tu kena pergi ke hospital lah ataupun pergi cek dekat klinik lah. Dan untuk cough ni kita kena tahulah cara penjagaan cough tu. Biasanya yang kita masalah dia selalu terjadi ialah waktu kita simpan cup tu dia disimpan macam ini. Sebab sini dia ada velcro kat sini. Okey. So kalau kita simpan macam ini, kita selalu buka tutup macam ni, dia senang rosak lah. So yang kita boleh buat ialah kita terbalikkan dia. Simpan macam ni. Dan satu lagi, kalau dekat rumah ada budak-budak, jangan bagi mereka main ini lah. Kalau mereka nak try dari doktor, beli yang mainan lah. Jangan bagi mereka main yang betul benda ini. Sebab kalau benda ni, kalau dia jatuh, dia akan rosak lah. Dia punya pump kat dalam tu dia akan rosak. Okay. Dan bahagian bateri, bateri. So, kalau kita lama-lama tak pakai, bateri tu kena buang lah. Tak mahu simpan lama, tak mahu bagi dia duduk kat dalam. Contoh kalau kita nak pergi luar dan kita tak bawa monitor ni, so bateri tu kita buangkan dia. Sebab kalau bateri dia duduk kat dalam, nanti dia akan keluar dia punya mercury, dia keluar air lah. Kalau dia keluar air, dia akan rosakkan dia punya motherboard kat dalam tu. So kalau boleh sharekan information ni dekat kamu punya kawan, family member kat rumah lah, supaya mereka tahu cara yang sepatutnya ya untuk cek tekanan darah dekat rumah. Okay. Dan untuk tekanan darah tu, nak cerita sikit lah. Kalau biasanya tekanan darah yang optimum, kita kata optimum maksudnya yang sihat punya tekanan darah lah, dia 120 over 80. So, apa tu 120-80? Maksudnya 120 tu maksud kita punya systolic. Okay, kita punya jantung tu waktu kita pump, dia akan bagi tekanan darah dekat kita punya salur darah lah. So itu ialah systolic dia. Dan diastolic tu ialah waktu kita punya jantung dia rehat. Dan itu ialah tekanan darah dalam kita punya salur darah sewaktu dia rehat lah. Okay. Dan kalau tekanan darah tu dia dalam systolic dia dalam 120 sampai 139 ataupun dia punya diastolic dalam 80 sampai 89 tu, maksud dia mungkin ada prehypertension lah. Kita ataupun biasa kita kata atas pagar. So kalau macam tu punya kita kena sentiasa monitor lah untuk kita tak mahu bagi dia naik terlalu tinggi. Dan kalau seseorang tu dia punya tekanan darah 140 over 90 sentiasa lebih daripada tahap itu, so dia kemungkinan besar ada masalah darah tinggi lah ataupun masalah yang lain. So share kepada kawan-kawan kamu, share kepada family member supaya mereka tahu lah macam mana nak cek tekanan darah kat rumah. So kita harap information ini boleh bantulah untuk siapa-siapa lah, terutama sekali time ini. Sebab MCO kita susah lah nak pergi ke klinik, hospital untuk cek tekanan darah. So at least kalau kat rumah kita ada satu tekanan darah meter, BP meter, so kita boleh sentiasa monitor kita punya kesihatan, kita punya tekanan darah macam mana lah. Okay. So that's it untuk hari ini. Terima kasih. Okay. Bye bye.